Ya, saya record Okay, we straight away start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Hari ni kita akan sambung electromagnetic induction. Yang last sekali iaitu sekejap ya, saya share dulu. Subtopik last sekali dalam electromagnetic induction. So itu kita akan masuk hari ni self inductance dengan mutual inductance. Alright, so sebelum saya start, saya nak wrap up dulu apa yang saya nak tanya, apa yang telah kita belajar sepanjang last week, apa yang awak faham yang apa yang kita telah belajar. Boleh tak okay, apa sebenarnya electromagnetic induction ini? Apa sebenarnya electromagnetic induction ini dan macam mana kita nak dapatkan apa yang kita nak hasilkan itu. Okey, apa sebenarnya electromagnetic induction ini? Dalam awak punya layman tak nak awak define lah. Apa sebenarnya awak belajar? Nur Zuhairi. Explain dekat saya. Cepat. Zuhairi. Apa sebenarnya yang awak dah belajar dalam electromagnetic induction setakat ini? Zuhairi? Ada tak Zuhairi ni? Kenapa kejap seorang masuk, seorang keluar teruk sangat ke line hari ni? Zujo, apa yang awak telah belajar tentang electromagnetic induction? Zujo? Ya, saya. Apa Banyak yang awak coin. Banyak coin, lepas tu ada magnetic flux. Betul, lagi? Mainnya awak nak belajar tentang apa? Dalam electromagnetic induction ni awak nak belajar tentang apa? Izzah. Izzah. Medium. Mainnya apa? Apa kita tujuan kita ni belajar electromagnetic induction ni apa bendanya? Main dia, apa dia? Gist dia. Magnet, medium. Magnet je. Magnet tu faham. chapter 4. Before medium. Itu chapter 4 magnet. Electromagnetic induction ni apa? Kau faham? Magnetic flux punya cerita medium. Apa cerita dia? Apa cerita dia? Magnetic flux punya cerita. Apa cerita dia? Magnetic flux akan hasilkan magnetic field. Magnetic flux akan hasilkan magnetic field. Salah dah tu. Salah ya medium. Lain betul dah tu. Nurin, apa dia? Perubahan magnetic flux. Okey, betul. Perubahan magnetic flux. Okey, good. Okey, sekarang kita dah ada perubahan magnetic flux. Apa yang berlaku bila berlaku perubahan magnetic flux? EMF happen. Yes, kita sebenarnya nak menghasilkan EMF. Kita nak menghasilkan elektrik, current induced current atau induced EMF. Dengan cara dia punya ayat adalah berlakunya perubahan magnetic flux. Betul dah tu. Okey. So magnetic flux, berlakunya perubahan magnetic flux, kita akan menghasilkan EMF.
berlakunya perubahan magnetic flux, kita akan menghasilkan EMF. Dan dalam bila menghasilkan EMF tu, of course lah ada law dia. Faraday dia dari segi dia punya magnitude-nya, dia punya formula. Length pula dari segi dia punya direction, negative direction. Itu yang main dia. Kita nak hasilkan EMF dengan cara merubah magnetic flux. Bila ada berlaku perubahan magnetic flux, barulah akan terhasilnya EMF. Alright, macam mana nak ubahkan magnetic flux ini? Soalan seterusnya, macam mana nak ubahkan magnetic flux ini supaya kita dapat hasilkan elektrik? Bagaimana kita nak ubah magnetic flux supaya elektrik boleh terhasil ataupun EMF boleh terhasil? Nurul Huda Izzati. Dengan mengubah kedudukan magnet. Dengan mengubah kedudukan magnet, betul, iaitu magnet kita ubah, bukan kedudukan, kita ubah kekuatan magnet. Kekuatan magnet. Izzah, magnet itu kita belajar dalam chapter 4 ni, magnet B. B adalah magnet yang kita belajar macam mana nak hasilkan B, Tesla, unit Tesla tu. Sama ada straight wire, coil, solenoid, okey, itu magnet. Mengubah kekuatan magnet, betul. Mengubah kekuatan magnet. Magnetic flux ni dia libatkan dengan magnet. Okey. Lagi betul, mengubah kekuatan magnet. Bila magnet berubah, kekuatan magnet berubah, maka magnetic flux akan berubah. Jadi terhasilnya EMF. Lagi apa cara lagi? Eliana. Apa cara lagi kita nak ubah untuk nak dapatkan magnetic flux tu? Nak ubah magnetic flux tu. Eliana? Ada ke Eliana? Aisyah Dalila. Yes, madam. Macam mana? Apa lagi cara nak dapatkan magnetic flux, perubahan magnetic flux? Change the area. Very good. So kita change the area. 2 cara dah. Alright. So dengan cara mengubah magnet terhadap masa, dengan cara mengubah area terhadap masa, dan cara yang ketiga, dia ada banyak kita ada cara lagi yang lain, tapi setakat yang kita dah belajar adalah yang ini. Lagi apa caranya lagi? Angle, madam. Yes, very good. Kita mengubah angle dia. Kita flipkan kita punya coil. Kita flipkan bila ubah area dia punya angle. So berlakulah terhadap masa berlakulah perubahan magnetic flux. Bila berlaku perubahan magnetic flux, akanlah terhasil EMF. Yang ini kita ubah, yang ini atas ni bila kita gerakkan wire kita, bila kita gerak kita potong magnet sebenarnya. So berlaku perubahan magnetic flux juga. Faham apa yang kita dah belajar last week? Faham, madam. Faham, madam. So tujuan kita adalah untuk menghasilkan EMF. Awal-awal chapter saya dah kata induced, maksudnya kita nak hasilkan electromagnetic induction, kita nak hasilkan EMF ataupun current, induced current. Dengan cara kita mesti ada magnetic flux. Macam mana magnetic flux terhasil? Iaitu BA sin theta. Macam mana? Itu baru magnetic flux. Itu adalah magnetic flux. Macam mana nak hasilkan EMF? Dengan cara ubah magnetic flux ini terhadap masa. Macam mana nak ubah dia? Ubah ni dV over dt. Barulah berlaku EMF. Dengan cara gerakkan dia, dengan cara ubah dia punya magnet, kekuatan magnet, dengan cara ubah dia punya area, dan dengan cara ubah dia punya sudut supaya magnetic flux itu berubah. Maka akan terhasilnya EMF. Faham? Faham, madam. Alright. Okay, so hari ni cara kita nak buat hari ni kita akan belajar self-inductance. Iaitu kita nak menghasilkan EMF juga. Tapi apakah self-inductance itu? Inductance, induce, tapi secara sendiri.
secara sendiri. Mutual inductance. Mutual dia kena ada pertolongan daripada orang. So mutual. Kita inducekan. Alright So kita tengok hari ni kita akan sambung dengan self inductance. Awak kena tahu apa yang awak belajar. Baru awak faham cerita semua benda-benda ni. Ni semua kita dah cover. So hari ni kita akan masuk self inductance. Alright. Self-inductance. At the end of this chapter, you should be able to define self-inductance and apply the formula. Dan kita ada coil and solenoid. Dia ada cerita pasal coil dan pasal solenoid. Alright, so kita masuk apakah self-inductance. Actually, saya dah masuk ni sedikit dalam last week pasal mutual inductance. Tapi yang ni self-inductance, kita baru nak jumpa. Okay, awak tengok. Kalau dalam sel ni awak perhatikan self induction, awak tengok sel dia ada bateri. Bila ada bateri, maksudnya current flow. Current flow, kita pun onkan switch. Awak tengok, okay, switch ni kita on. Kita turunkan ke bawah, maka switch akan on. Bila switch on dan kita pasang variable resistor kat sini. Variable resistor bermaksud kita boleh ubah-ubah dia punya resistance. Bila ubah-ubah dia punya resistance, of course dia akan ada something to do with the magnetic flux. Tujuan kita nak hasilkan EMF, wajib ada magnetic flux yang berubah. Alright, so bila kita on current sahaja dan kita ubahkan guna variable resistor, kita ubah-ubah resistance ini, maka berlakulah perubahan current. Current yang berubah ini, bila current flow sahaja, current flow ini adalah secara anti-clockwise. Dan awak tahu bila current flow, okay, ini awak guna jari awak, ni jari awak, so ini yang lain, so awak nampak, ni macam mana saya nak lukis. So awak tahu ini adalah belah sini north, belah sini south, sebab ibu jari awak ini tempat north. Okay, awak dah tahu. Alright, so bila current flow sahaja dan resistance ini diubah-ubah, maka magnetic field akan terhasil. Current flows, magnetic field akan terhasil, ada north, dekat ada south, dan akan generate magnetic flux linkage. Magnetic flux linkage belum terhasil lagi EMF. Hanya ada magnetic flux linkage, tetapi bila resistance kita changekan, maksudnya magnetic flux linkage ini akan berubah-ubah. Magnetic flux linkage ini akan berubah-ubah. Jadi bila magnetic flux linkage berubah, apa yang berlaku? Kita akan hasilkan apa? EMF akan induced. Ingat syarat untuk induce EMF tadi, iaitu berlakunya perubahan magnetic flux terhadap masa. So apa yang kita ubah kat sini? Kita ubah resistance dia. Bila berubah-ubah, maksudnya magnetic flux akan induce EMF akan terhasil. EMF is induced. Okay, dan dia kat mana dia induce? Dekat dalam solenoid itself. Dalam solenoid itself. So maksudnya dekat dalam ini akan wujudnya dua current. Iaitu yang pertama current yang flow disebabkan oleh elektrik kita, dan satu lagi current yang kita induced, iaitu yang warna biru ini. Yang warna merah adalah anti-clockwise yang daripada circuit kita. Dan kita bila terhasilnya perubahan magnetic flux akan menyebabkan current yang warna biru ni akan induce, iaitu secara clockwise. Kenapa clockwise? Sebab induce current sentiasa apa? Oppose daripada yang hasilkan dia. Dan tengok induce current dia adalah secara clockwise direction. Kalau yang merah tadi adalah current flow yang asal northnya belah kanan, so yang induce current southnya yang belah kanan. Sebab apa? Dia oppose daripada yang nak hasilkan dia. Faham? Faham, madam. Alright. Ini case dia apa? Case dia adalah current kita switch on.
switch on tengok sebab saya kata tadi kita switch on the current. Asalnya tak ada current, kemudian kita switch on dan current akan daripada 0 ampere kepada ampere yang lebih tinggi. So kita maksudnya current mengalir, dia current increasing, maksudnya dia punya pole untuk induce current akan opposite pole. Iaitu apa? Kalaulah belah sini north, so dia akan induce currentnya adalah south. Direction of the induced EMF in the opposite direction of the current yang asal. Itu adalah self-induction kalau current daripada 0 menjadi lebih tinggi. Now, kita tengok. Sekarang case dia adalah currentnya decreasing. Iaitu sekarang current dah memang flow. Current memang dah flow. So, biarkan awak tak ada variable resistor, so current flow. Waktu kat sini dia tak ada induced EMF. Tahu, kalau kita tak ubah-ubah resistance, so current induced EMF tidak berlaku. Now, sekarang saya nak open switch. Daripada switchnya macam ni tadi, saya pun, ini dia punya sel, litarnya, daripada litarnya tertutup macam ni. So sekarang saya nak openkan switch ini. Bila saya buka, berlakunya perubahan lagi. Berlaku perubahan magnetic flux, iaitu pada ketika ini I decrease. I decrease, Lenz law kata dia sentiasa nak halang. Sekarang I nak decrease. Bila I nak decrease, dia tak mau bagi I decrease. So, induced EMF dia akan samakan pole dia. Meaning that bila ketika induced EMF same direction of the current pada ketika bila? Pada ketika I-nya kita nak decreasekan. Ingat, so bila current daripada tinggi ampere kepada 0 ampere, so pada ketika ini pole-nya adalah same. Faham? Faham, madam. Alright, sila tulis yang ini yang nota ini awak wajib ada ni. Tulis dekat dalam nota awak tu, tulis. Iaitu pada ketika current, yang ini current daripada 0 kepada current yang nak naik, so dia pole-nya adalah opposite. Dan daripada current yang tinggi kepada 0, pole-nya adalah sama. Ini kena ingat. So nak tentukan pole dia. Direction of induced EMF. Alright. So macam mana kita nak tengok eksperimen ini? Macam mana dia buktikan? Pernah tengok tak kalau awak ada satu certain lampu, bila awak on switch sahaja, lampu tu kalau dekat rumah kita on switch sahaja, lampu terus menyala, betul? Betul. Tapi ada certain lampu, bila kita on switch sahaja, lampu tu menyala sedikit demi sedikit dan makin lama makin terang. Pernah nampak yang lampu begitu? Ke tak pernah? Ke pernah tengok dekat video ke? Pernah tak? Tak pernah? Benar. Benar so itu sebenarnya dia menggunakan induktor. Sebab apa? Pada let's say switch ni. Switch ni terbuka. So bila kita on sahaja switch kat sini, on sahaja switch, so current flow. So dekat resistor yang lalu dekat sini, so lampu A2 ni immediate akan terpasang. Immediate akan terpasang. Macam kat rumah kita lah lampu immediate terpasang. Tetapi kalau disambungkan dengan induktor, ini simbol untuk induktor So dia macam ada solenoid tu, dia adalah solenoid dekat iron core lah. So dan dia punya kalau resistor R, kalau induktor L Okay. Bila lalu dekat induktor didapati lampu yang A1 ini dia menyala perlahan-lahan. Sebab dekat R ni dia steady current flow, dia terus menyala. Tetapi dekat A2 ini dia bright almost
Variable resistor. Okay. Oh, ini kalau switch S is closed. A1. Okay, increase slowly to full brightness. A1 akan increase slowly to full brightness. Sebab apa? Dia telah dipasangkan inductor. Kenapa? Dia slowly dia increase dia punya brightness? Sebab pada ketika ini ada self inductance berlaku, iaitu dia oppose so oppose daripada current flow. Kalau kat sini north tadi ni south contoh, so dia akan jadi kat sini akan jadi south dan kat sini akan jadi north. Dia oppose daripada current flow. So bila ada orang yang oppose, so yang ini lamp 1 ini dia slowly to full brightness. Sama juga kalaulah kita tutup switch, kita open switch, iaitu lampu A2 ini akan automatic terpadam, tetapi lampu A1 ini dia akan padam slowly. Padam slowly. Boleh? So itu kegunaan inductor. Penting tak inductor ini? Penting sebab dia akan simpan energi dalam bentuk magnetic field. Dia simpan lah. So lampu tu tak boleh terpadam immediately. Macam tu. Alright. So boleh baca dia punya reason ada apa yang saya explain tadi. Dekat sini yang ni reason dia ni. Okay. Ni tadi saya dah explain sebenarnya oppose the growth of current. So dia increase slowly lah. Alright. So yang contoh ni pun boleh tengok nanti. Okay, self-inductance yang saya cerita tadi adalah self-inductance. So self-inductance is directly, okay, kita tahu NV iaitu magnetic flux linkage is directly proportional with the current. So magnetic flux linkage is directly proportional with self-inductance darab dengan current Li. So disebabkan berlaku perubahan current tadi, saya kata nak dapatkan EMF mesti ada berlaku perubahan dekat magnetic flux. Magnetic flux linkage ni berlaku perubahan. So yang berlaku perubahan magnetic flux linkage ni adalah dari segi dia punya currentnya, iaitu DI over DT-nya berlaku perubahan. So that's why EMF akan terhasil. So EMF is equals to L DI over DT. Apakah L? L adalah self-inductance. Negatif macam biasa dia adalah oppose sahaja. So self-inductance is equals to negative EMF DI over DT. Understand? Boleh faham? Boleh medium. Right. So self-inductance is defined as the ratio of the self-induced ataupun back EMF to the rate of change of current in the coil. So mesti ada perubahan terhadap masa untuk potong magnetic flux, so EMF akan terhasil. So this is self-inductance. So and sebelum ni kita dah belajar EMF is equals to N dV over DT. So hari ni kita belajar EMF is equals to L DI over DT. So kita kedua-dua belah ini kita kamirkan apa? Kamirkan dua-dua belah. So kita akan dapat Li is equals to NV. So formula yang kedua, integrate dua-dua belah. So formula yang kedua tadi L is equals to EMF over DI over DT. So yang kedua adalah L is equals to NV over I. So awak dah ada dua formula untuk self-inductance. Dan ni magnetic flux linkage lah macam biasalah berlaku perubahan So dan unit untuk self-inductance adalah Henry. So ada unit yang baru lagi yang awak baru jumpa. So ini adalah self-inductance dan unitnya adalah Henry. So self-inductance ini bergantung terhadap apa? Yang pertama adalah size and shape of the coil. Kenapa size and shape of the coil? Sebab awak tahu phi ini adalah BA sin theta.
So size and shape of the coil, of course lah. Size and the shape, okay sorry, ni. So phi ni adalah BA sin theta. Ini awak dah tahu dah sebelum ni. So size and the shape of the coil, of course, area dia. Kemudian number of turns. So ini adalah number of turns dia. Yes. Kemudian dia permeability of the medium of the coil ataupun mu. Sebab B awak belajar dalam chapter 4, B is equals to mu naught and I. Ini untuk straight wire. So ada faktor mu. Permeability of the medium of the coil. Understand? So ini adalah faktor yang mempengaruhi self-inductance. Alright. So kenapa pentingnya self-inductance ini? Yes, it is very important because self-inductance is used to store energy in the form of magnetic field. So kita perlukan energy itu untuk kita punya power supply elektrik kita. So this is the symbol, dia ada solenoid punya symbol macam tu. So itu maksudnya dia ada berlakunya back EMF ataupun dia oppose self inductance. Instead of daripada power supply daripada bateri, dalam masa yang sama pun terhasil juga EMF yang lain dalam bentuk self inductance. Alright, so self inductance ini dalam awak belajar dalam chapter 4. Untuk circular coil, B awak adalah mu naught and I over 2R. So kita tahu yang tadi saya dah kata phi adalah BA cos 0 darjah. Okey, ini untuk yang maksimum lah. Okey, so kita tukarkan yang B ini, formula B ini kat sini. Alright, so BA. So automatic phi adalah mu naught and I A over 2R. Ini untuk circular coil. So kita tahu L is equals to N phi over I. So kita tukarkan phi ini adalah mu naught N I A over 2R. So that's why L is equals to mu naught N squared A over 2R. Ini untuk apa? Untuk coil. Yang tadi apa? Ini adalah basic EMF over DI over DT. Lagi satu, EMF is equals to N phi over I. Ini basic. Tetapi kalau soalannya cerita pasal coil, so ni juga adalah formula untuk self-inductance. Negatif Alright, faham? Okey tak? Faham, madam. Alright. Kalau solenoid, so kalau solenoid, awak tahu solenoid B punya formulanya adalah berbeza daripada coil. So tukarkan saja sama. B punya formula masuk dekat sini. So L is equals to N phi sebab B nya adalah solenoid. So kita masuk dekat sini. So kita dapat L is equals to mu naught N squared A over dengan L. So ini untuk solenoid. So tengok soalan, hati-hati sama ada soalan dia. Dia akan jelas tanya solenoid ke coil. Dalam soalan dia akan bagi. So tengok kalau solenoid mesti bahagi dengan L. Kalau coil dia bahagi dengan 2R. R adalah radius lah antara coil itu. Alright, so kita tengok. So kita ada sebenarnya basicnya L ada berapa formula? Basicnya L ada 2 formula. Tetapi dua lagi apa? Dua lagi sama ada coil ataupun solenoid. L ada 2 formula basic. Alright, so kita tengok ni example 5.10. 500 turns of solenoid. So kita tahu ni ada N, ni adalah N. So dia adalah solenoid. Dan length dia 8 cm. So L dia dah bagi. Mesti SI unit. So the current in the solenoid is increased terhadap masa. So berlaku perubahan current terhadap masa bermaksud induced EMF akan terhasil. So ini dia dah bagi DI over DT. Current berubah daripada 0 kepada 2.5 dalam masa 0.35 saat. Dan induced EMF-nya terhasil. EMF-nya akan terhasil lah sebab berlaku perubahan current. Magnetic flux berubah. Alright. So soalan dia tanya what is the inductance of the solenoid. So inductance dia dah bagi DI over DT. So EMF pun dah ada. So L is equals to yang inilah kita pakai yang ini.
So ada dua formula basic. So masukkan saja EMF is equals to DI over DT. So ni sebabnya sebab magnitude magnitude so tak ada negatif, so dapat 1.68 darab 10 negatif 3 Henry. EMF dia dah bagi, DI over DT dah bagi, so kita nak cari L. So settle, dapat dalam soalan, settle. And then soalan dia tanya cross sectional area of the solenoid. So mesti melibatkan formula yang ada A. Formula yang ada A adalah formula yang ini. Awak dah cari L. So N pun dah bagi, area je yang awak nak cari. Mu naught adalah list of constant. L pun dah bagi dalam soalan. So just masukkan saja formula dan L awak dah ada. So awak dapatlah dia punya area. Next, soalan dia adalah the final magnetic flux linkage. So awak tahu L is equals to NV over I. NV adalah magnetic flux linkage iaitu psi yang ini. So soalan dia tanya what is the magnetic flux final magnetic flux linkage. L dah ada, I pun dia dah bagi dalam soalan iaitu currentnya current dia dah bagi. So cari sahaja psi is equals to Li. L-nya dah ada, I-nya pun dah ada. So dapat final magnetic flux linkage. Faham? Faham, madam. Alright, good. Yang lain? Yang lain? Boleh tak? Boleh, madam. Okay, good. So habis tentang self-inductance. Self-inductance berlaku dekat mana? Dekat sel yang mana? Self-inductance berlaku dekat sel yang mana? Sel yang ada bateri, iaitu current flow. Self-inductance berlaku dekat situ. Faham? Right. Faham, madam. Now, kita masuk kepada energy. Kan saya kata tadi, kenapa pentingnya self-inductance ni? Sebab dia simpan energy. Kita nak energy tu. So, energy is equals to, U is equals to half Li squared. So, semakin tinggi self-inductance dan semakin tinggi current flow, dia squared lagi ya. So, semakin tinggilah energy yang terhasil. So, unitnya adalah joule energy. Alright, so ini macam mana nak hasilkan, macam mana kenapa dia adalah, awak tengok nanti, awak boleh baca macam power is equals to VI, EMF I. So masukkan EMF ni, so awak akan dapat energy, akhirnya U is equals to setengah Li squared. Energy stored in the inductor is equals to setengah Li squared. So kalaulah soalannya adalah solenoid, yang ini tak perlu, yang ini tak ada apa sangat, yang penting awak hafal yang ini. So kalau L-nya adalah solenoid, awak tahu L tadi dia punya equationnya ada. Macam mana nak cari L untuk inductance, self-inductance untuk solenoid, just masukkan sajalah kalau soalan tu adalah solenoid. So nak cari self-inductance ataupun energy dia. Alright, so formula ni tak ada apa. Yang penting this formula, this formula, energy. Okay, contohnya a solenoid lagi. Solenoid, length dia 25 cm, so dia dah bagi L. Air core consists of 100 turns, so N dah bagi. Diameter 2.7 cm. So daripada diameter, automatic dalam kepala tahu dah ada area. Calculate the self-inductance. So mestilah kita guna formula yang melibatkan area. So L is equals to mu naught N squared A over L. Right? So masukkan semua dan awak akan dapat jawapannya 2.88 darab 10 negatif 5 Henry. Dapat dah self-inductance. Self-inductance banyak formula Dan soalan seterusnya adalah energy stored in the solenoid if current is 1.6. So U is equals to setengah Li squared. So L dah dapat tadi, current dia dah bagi, so dapat energinya adalah 3.69 darab 10 negatif 5 joule. Unitnya mesti SI, unit joule. Okay, so saya habis untuk energy stored dalam self-inductance. Okay, setakat ini ada soalan? Tak ada, madam.
Alright, good. Now kita masuk kepada soal subtopik seterusnya yang terakhir dalam chapter ini adalah mutual inductance. Mutual inductance. Berlaku bila? Bila between two coaxial solenoids. Ini sebenarnya saya dah explain last week. Ni awak tengok. So ada satu coil yang pertama ini ada power supply ataupun ada EMF, dan bila didekatkan dengan satu lagi solenoid iaitu coil yang kedua ini diletakkan galvanometer, dia tak ada EMF. Tetapi didapati galvanometer ini terpesong menandakan adanya induced current. Induced EMF terhasil. So ini dinamakan sebagai mutual inductance. Soalan saya, ada tak self-inductance? Berlaku tak self-inductance? Berlaku. Dekat coil mana? 1. Very good. Dekat coil 1 berlaku self-inductance. Dekat coil 2 berlaku mutual inductance. Mutual inductance dia tak ada EMF dekat dia tapi dia automatic dia ada current, induced EMF. Sebab apa? Sebab ada dia dapat daripada orang sebelah. Okay. So tengok dia punya syarat, okay, tu circular close mesti dia dekat-dekat lah supaya dia akan sharing common central axis. So tengah-tengah ni ada central axis dia. A current I1 flows in coil 1. So berlaku current flow then by the battery. So the current produce magnetic field lines inside it. And these field lines also pass through coil 2. Nampak tak yang ini dia pass dekat orang sebelah juga. So dia masuk juga dekat orang sebelah. Kena dekat coil 2. So berlakulah perubahan. Current ini berlaku changes with time. Ingat, nak dapatkan dia wujud magnetic flux, tetapi nak dapatkan EMF wajib berlaku perubahan magnetic flux ini. So current ini changes with time. So automatic EMF is induced. Dekat mana? Dekat coil 2. Dekat coil itu induced terhasil. Induced EMF terhasil. So ini dinamakan sebagai mutual induction. Tengok, the change of current in coil 1 leads to the production of induced EMF in second coil. Sebab apa? Sebab dia magnetically linked to the first coil. So mutual induction ni apa? Mutual induction is the process of produce induced EMF in one coil. Kat coil mana? Coil kedua. Due to the change of current in another coil. Dekat coil mana? Coil pertama. Faham? Faham? Right. Self-induction berlaku tak? Berlaku. Dekat coil mana? Dekat coil 1. Berlaku juga self-induction. Right. So dah faham dah. So mutual inductance M. So wajib awak ingat, awak tengok. So ini yang saya nak highlight. EMF yang terhasil dekat coil 2. Tetapi currentnya daripada current mana? Current 1. Yang ini nampak EMF 2 tetapi current 1 yang berlaku perubahan terhadap masa. dI1 over dt. So mutual inductance EMF 2 is equals to mutual inductance dI1 over dt. Negatif, of course lah, dia opposite direction. Alright, so EMF 1 sama juga. Kalau EMF 1 is mesti currentnya daripada orang sebelah, dI2 over dt. So M12 dengan M21 adalah dari segi magnitude-nya adalah mutual inductance adalah sama. Magnitude-nya sama. Dan unitnya adalah Henry. Actually dia lebih kurang sama sahaja dengan self-inductance.
Self inductance tadi EMF is equals to L over DI over DT. Sama juga yang ini. Mutual inductance EMF sama dengan M DI over DT. Cuma kat sini hati-hati kita nak EMF yang kedua. I-nya adalah I yang pertama. Itu beza dia. Dari segi formula sama, cuma awak kena faham mutual, macam mana boleh mutual? Dia tak ada power supply, dia tak ada EMF tapi dia dapat dari orang sebelah. That's why currentnya adalah daripada orang sebelah. EMF-nya untuk siapa? Untuk diri dia. Current daripada supply orang sebelah. Alright, so mutual inductance is defined as ratio of induced EMF to the rate of change of the current in another coil. Wajib. So kita dapatkan macam mana nak dapatkan formula yang kedua. So kita integrate both side macam yang tadi lah, macam self inductance. So akhirnya kita akan dapat M is equals to, tengok, M is equals to N2 V2 divided by I1. Kalau N1 V1 divided by I2. Wajib yang itu kena hati-hati untuk mutual inductance. Sebab apa? Kita dapat current daripada neighbor kita. Okey. Yang saya gambar yang ini, mutual inductance yang ini, callnya adalah sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah. Tetapi untuk mengelakkan kehilangan tenaga, so sebenarnya biasanya mutual inductance kita letak atas, on top of each other. Kenapa? Sebabnya sebenarnya kita buat dalam macam ni sebenarnya ada dua coil lah. Ni coil yang N2, ni coil N1, ada dua wire yang berbeza. So dekat N1 ni ini current mengalir. Berlaku tak self inductance? Berlaku dekat N1. Berlaku tak mutual inductance? Berlaku dekat N2. So energy dia dah bertambah-tambah ni. Kita memang tujuan kita nak store energy. Dan disebabkan ini solenoid, okay, solenoid awak tahulah, so dia punya formula B is equals to mu naught Ni over L. So sama macam tadi, self inductance, so kita hasilkan formula. So akhirnya kita dapat M is equals to mu naught Ni N1 N2A over L. Kalau self inductance, L is equals to mu naught N squared A over L, sebab N-nya adalah daripada solenoid yang sama. But this one sebab ada solenoid berbeza, so N1, N2. Actually benda yang sama saja, mutual inductance. Cuma N-nya daripada coil yang berbeza, solenoid yang berbeza. Right, so ada sama juga self inductance, ada 4 formula tadi, tapi ni coil ni solenoid. Mutual inductance pun sama, tapi dia tak ada coil lah, dia hanya ada solenoid. So ada 2 formula basic dan satu lagi yang untuk solenoid. Alright, so kita tengok a current 3 ampere. Ingat ya, dia punya basicnya self inductance dekat wire itu sendiri, solenoid itu sendiri. Mutual inductance, current orang sebelah tapi mutual dia untuk diri dia. Alright, so current 3 ampere flows in a coil C. So kita tahu dekat coil ini, coil C wajib berlaku apa? Berlaku apa? Current flows dekat coil C berlaku apa? Self-inductance. Very good, self-inductance. Is produce a magnetic flux. Maksudnya ni ada perubahan current lah. So dia dah bagi tahu siap-siap ada magnetic flux punya nilai. Okay. When coil D is moved near coil C, maksudnya kita tahu dah coil D ini akan berlaku mutual inductance. A flux of 0.25 Weber is produced in coil D. Okay, if coil C has 1,000 turns and coil D has 5,000 turns, calculate the self-inductance. Self-inductance kita tak tengok coil D langsung. Dan energy stored. So self-inductance, so L is equals to NV over I. So semua untuk
C sahajalah sebab dia self-inductance. So dapat 250 Henry. Calculate the mutual inductance. Mutual inductance M is equals to M, kita mesti nak ambil N siapa? N V over I. N V over I. N dia siapa? N mesti D. V mesti D. I mesti siapa? I mesti C. Yes. Okay, sorry. Soalan dia tanya nak energy stored untuk C. Okay, settle lah itu masuk formula. So yang ini mutual inductance. Mutual inductance N dia mesti D. V dia adalah D dan I-nya adalah C. Sebab mutual inductance. So kita masukkan yang ini yang selalu student salah. Ambil N yang salah. Tengok ni N-nya 5,000 untuk D. Padahal soalan dia bagi 100 juga. 1000 juga. Yang ini adalah C. Takut nak cari mutual inductance, awak ambil semua C. Itu yang kena hati-hati. NV. NV untuk D. Alright, so dapat M-nya adalah 417 Henry. Last kali soalannya adalah if the current C decreasing uniformly from 3 to 0 in 0.25 second, so berlaku perubahan current DI over DT. So kita akan hasilkan induced EMF dekat coil D. Kita nak EMF dekat D, tapi yang current berubah dekat mana? Dekat C. So EMF D is equals to M DIC over DT. Alright, so EMF berlaku bila berubahnya current flow. Ada perubahan magnetic flux. So settle dapat, so dapat 5,004 volt. Boleh? Ada soalan setakat ini? Faham tak? Faham tak? Faham itu. Alright. Ada soalan yang lain-lain? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada Okay, so with that saya dah habis chapter 5. Saya habis dah chapter 5. Madam.